way you move, that shit is beautiful. Late night crew, you're uno numero. POS, the feeling's mutual. She had me until her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and then going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la la la. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menanti live saya pada malam ni. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam juga saya ucapkan dekat siapa yang dah memberi salam. Saya nampak banyak komen yang dah masuk Dan kebiasaannya sebelum start live kita hanya ada 30-40 orang, tapi malam ni belum start live, belum apa-apa lagi kita dah ada 80 view. Okey. Powerful dan wonderful you all. Anda semua memang hebat lah. Okay. Memang Alhamdulillah setiap malam anda memang konsisten boleh ikut live pada malam ni. Okay. Bukan setakat malam ni lah. Maksudnya malam-malam sebelum ni pun you all memang konsisten boleh ikut live. Tahniah saya ucapkan. Okay. Saya tak tanya lagi. Ada yang dah tolong respon. Ada yang dah tolong respon. Dia cakap yes, suara dah jelas. Okay, good. Kalau suara jelas, kita boleh teruskan live kita pada malam ni. Baik. Cun. Okay. Waalaikumsalam. Opening dengan Get Up. Yes. Malam ni kita open dengan Get Up. Okay. Harapnya esok pun adalah beberapa saham yang you all beli. Get Up. Amin. InsyaAllah. That is the best lah sebenarnya. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan, tanpa melengahkan masa, tanpa orang kata menunggu lebih lama, apa kata kita teruskan juga live kita pada malam ni. Okay, tajuk live pada malam ni kita masih lagi dekat bawah topik basic technical analysis. Jadi nothing advance lah, melainkan kalau tiba-tiba muncul soalan yang memerlukan orang kata apa, saya menjawab dengan kadar yang segera, saya akan jawab. Okay, maksudnya jawab dengan kadar segera ni maksudnya this is the kind of thing yang you kena tahu. You need to know. Saya akan share terus, tak ada masalah. Alright. Okay. Baru break TP1 daripada TP20 untuk satu saham hari ni. Baru TP1, layan lu kan. Okay. Siapa cakap technical analysis ni untuk short term kan? Untuk long term pun boleh. Kita ni sabar tak sabar je. At the end of the day, mental kita ni boleh cope atau tak boleh cope. Jiwa ni boleh sabar tak boleh sabar. Orang lain dah post untung, 100%. Relax, tarik nafas.
tahan, lepaskan. Sebab apa? Sebab kita nak TP20. Okay, target price yang ke-20. InsyaAllah boleh capai. Okay, baik. Jadi tajuk kita pada malam ni tuan-tuan dan puan, agak menarik sebenarnya. Okay, sebab sebelum ni mungkin you all hanya aware tentang satu jenis chart. Okay, mungkin you all biasa tengok satu jenis chart dan you all mungkin tak aware jenis-jenis chart yang lain dekat dalam, yang ada dekat dalam technical analysis. Okay, jadi malam ni saya akan sharekan semua jenis chart yang ada dan kelebihan serta kekurangan lah in general secara umum, dan kenapa chart ini sesuai diguna pakai untuk situasi macam mana. Okay, chart yang A ni macam mana nak guna dia, untuk tujuan apa, chart B ni untuk tujuan apa, dan dalam chart ni pula dia ada pula calculation chart yang lain apa semua. Jadi kita akan share, kita akan go through semua benda kan. Dan at the end of the day you sendiri decide you selesa pakai chart yang macam mana. Okay, good. Ada yang komen dekat sini meremang bulu roma tengok calculation level TP. Lag lah bro, TP20. Okay, student di investor buat sampai TP40, TP50 kan, sebab dia orang bekerja, tak ada masa nak tengok. Modal pun tak besar. Mostly yang masuk program di investor ni modal dia orang tak sampai 5,000. Badan dia cakap gila lah pulangan kan, after 1.5 year, after 1 year 200%, 250% return, tapi buat TP sampai dewa lah. Alright, boleh tak guna contoh chart counter OpenSea? FA dia saya tak nak komen lah sebab you all yang dah study kan, anda yang dah study. Nampak gaya memang macam you dah beli lah ni OpenSea kan. Jadi tak apa, kita akan gunalah contoh chart OpenSea pada malam ni. Alright, tak ada masalah. Okay, sebab bila dia dah masuk bab technical ni, apa yang saya sharekan semua adalah tujuan pembelajaran semata-mata. Jangan ambil macam serius lah benda tu. Bukanlah ambil serius macam mana, maksudnya jangan buat keputusan jual dan beli based on perkongsian saya semata-mata. Bermaksud knowledge atau ilmu yang saya kongsikan, pengalaman yang saya kongsikan, you all take on board, bawa masuk, dan you try apply semula dengan apa yang you nampak. Dan apa yang you nampak, keputusan anda sendiri yang tentukan apa yang anda nak buat dengan apa yang anda nampak dekat dalam chart tersebut. Okay, as easy as that, semudah ABC, semudah 1, 2 dan 3. Okay. Okay, tahu semudah 1, 2, 3, ingat apakah itu semudah 1, 2 dan 3? Siapa ingat tolong komen apa iaitu maksud semudah 1, 2 dan 3. Okay, baik. Jadi untuk kita tengok, untuk kita study jenis-jenis chart yang ada. Sekejap saya akan buka chart OpenSea dulu supaya mudah untuk kita tunjuk jenis-jenis chart yang ada dan apakah perbezaan dan kegunaan chart-chart yang ada sebenarnya. Baik, sementara tu saya buka sekejap chart OpenSea. Baik, sebab atas permintaan kan, jadi kita layankan atas permintaan. Walaupun sekali pandang saya tak berapa gemar sebenarnya, tak berapa minat dengan chart OpenSea pada hari ni. OpenSea ke? Betul ke OpenSea? Okay, betul. Alright, baik. Tuan-tuan dan puan, saya perkenalkan, ini namanya chart OpenSea. Sekejap, saya akan tutup satu benda dekat bawah ni. Malam ni kita tak belajar benda ni, jadi saya akan tutup. Ni pun kita tak pakai, jadi kita tutup. Okay, baik tuan-tuan dan puan. Jenis chart yang pertama, yang kebanyakan you all, yang mana kebanyakan you all tahu ataupun kenal, adalah chart candlestick. Okay, sebab mostly saya percaya dan saya faham dan saya difahamkan juga yang mana ramai dekat luar sana yang menggunakan candlestick chart. Okay, dan sebab apa? Sebab mereka memang diajar candlestick chart lah. Dan sebenarnya kenapa orang ramai guna dekat luar sana candlestick chart, nanti pun saya akan share kenapa candlestick chart ni sangat-sangat popular berbanding jenis-jenis chart yang ada dekat luar sana. Baik. Okay, ini adalah candlestick chart yang mana you boleh nampak yang asal usul candlestick chart ni sebenarnya dia bukan warna merah, dia bukan warna hijau. Dia bukan merah dan hijau. Asal usulnya adalah coloured and hollow. Bermaksud coloured and hollow ni dia colour hitam dan putih. Hollow ni sebab dulu dia just hanya lukis, dia just lukis petak je. Okay, asal usul dia lah sebenarnya. Okay, dan benda ni sebenarnya kat Bursa Station you boleh tukar, tak ada masalah. You just tekan right click, you tekan theme, white black. Tada! Ni asal usul sebenarnya. Dulu sebelumnya wujud color. Sebelum wujudnya color. Confident je zaman dulu tak ada color kan.
Mungkin sebab zaman dulu dia buat ni menggunakan kapur. Okay. Ya betul, ini namanya cat sikat kutu. Tu sebab saya macam berat jugalah bila saya buka macam susah sikit. Tak apa, tapi untuk tujuan pembelajaran malam ni kita tak ada tunjuk buat prediction dia nak pergi mana pun. Jadi kita hanya tunjuk jenis-jenis cat dan macam mana you nak predict dan apakah kegunaan dia. Jadi ini tuan-tuan dan puan adalah asal usul cat candlestick. Okay, dulu candlestick dia punya pattern macam ni. Bukan macam sekarang lah. Sekarang sebab ada teknologi yang advance apa semua kan. Jadi sekarang ni dia ada colour lah. Tapi asal usul dia adalah warna sebegini rupa. Okay. Kalau tengok macam ni pun nak pula kena candle sikat kutu pening kepala nak tengok kan. Jadi apa? Jadi last kali kita ambil keputusan tak nak tengok. Okay. Bila sikat kutu macam ni pening sangat nak tengok hitam putih. Jadi kita meriahkan dengan kehidupan kita dengan warna-warna kehidupan. Okay, kita tukarlah colour white green. Jadilah merah dan hijau. Nampaklah menarik sikit. Okay, that's it. Habis cerita untuk candlestick chart. Dan kita akan pergi kepada chart yang mana sebelum candlestick chart ni famous. Walaupun candlestick chart ni sebenarnya tuan-tuan dan puan dah wujud sejak tahun 16 ribuan. 1600-an lah. Okay, 1630 something lah. Okay, dekat Jepun. Mamat ni yang introduce lah. Okay, Mamat Samurai ni dia introduce. Nama Mamat Samurai ni Munihisa Homa. Okay, Munihisa Homa dia yang introduce candlestick chart. Tetapi hanya diterima dan diguna pakai oleh bukan para sakura. Allah, nak terlintas pula para sakura kan. Oleh para analis barat, okay, westerners baru nak terima benda ni. Lately lah, I think somewhere around 80s atau early 90s baru diorang mula terima pakai chart candlestick ni. Yang mana sebelum ni dekat western world, maksudnya para pengkaji-pengkaji daripada barat, mereka suka tengok chart yang hampir serupa dengan candlestick, yang mana dia panggil chart ni adalah bar chart macam ni. Okay. And to make things worse, untuk menjadikan benda ni lebih buruk, asal usulnya chart ni warna dia satu colour je. Okay. Asal usul chart dia colour macam ni je. Last kali apa nak tengok ni babe? Naik ke turun saham ni? Okay, nampak tak? You boleh nampak tak ke mana arah tuju harga? You boleh predict tak ini breakout ke bukan? Harga naik ke harga turun hari ni? Sekali pandang. Okay, sekali pandang you boleh predict ke harga ni naik ke turun hari ni sebenarnya? Okay. Jadi ini antara kekurangan yang ada pada chart ni yang namanya bar chart lah, yang mana orang-orang dekat sebelah barat sana dulu, okay, sebelum dia boleh terima yang candlestick ni lebih baik, dia pakai chart yang macam ni. Okay, chart yang macam ni namanya bar chart. Okay, macam mana nak baca bar chart ni sebab ada juga platform-platform yang kat luar sana dia tak support candlestick, tapi saya percaya kebanyakan yang ada dekat luar sekarang, yang ada dekat luar sana sekarang ni semua support candlestick punya ni lah chart, sebab memang sekarang ni dah widely used. Okay, ramai yang dah mengguna pakai. Jadi macam mana nak membaca bar chart ni? Sama juga macam candlestick. Dalam candlestick, karakteristik dia mestilah ada 4 point penting, iaitu open price, closing price, highest price and lowest price of the day. Okay, dia mesti ada 4 point. Sama juga dengan bar chart, dia mesti ada 4 point yang penting. Okay, dalam bar chart dia mesti ada juga 4 point yang penting, yang mana dia ada dia ada open price, dia ada closing price, dia ada high, dia ada low. Tapi bila you tengok macam ni, compare dengan, okay, tak apalah, ni kita tukar sikit lah sebab zaman sekarang dah ada warna kan. You nampak sikit lah, jadi you boleh tahulah ada naik ke turun kan. Given that you tengok saham macam you tengok chart macam ni, compare to you tengok chart macam ni, yang mana lebih, orang kata lebih visually appealing, lebih menarik pandangan mata, mata tu lebih nampak wang ringgit, lebih bersinar-sinar. Okay, yang mana you lebih nampak? Cuba komen yang mana yang you lebih selesa untuk pandang. Okay, dan kenapa orang barat terima candlestick ni? Sebab benda ni satu je. Bila you jawab jawapan, itulah jawapan dia. Tapi saya nak tengoklah jawapan you all betul ke tak. Jadi sekarang ni saya tunggu you punya jawapan dulu. Okay, jadi ni ada dua lah jenis. Baru kita go through dua. Okay, yes, Tuan Jubir cakap candlestick is more visually appealing. Okay,
Candlestick lebih visually appealing. Nampak? Ramai yang cakap candlestick nampak lebih menarik kan. Walaupun biar tak ada colour pun, tanpa warna pun, kan? Tanpa warna pun you still can see candlestick is better lah. Okay? Jadi sebab tu yang para penganalisa barat dia mula terima pakai candlestick ni sebab dia cakap this is more visually appealing. Tapi typical lah orang barat ni, dia tak boleh nak terima yang orang Asia ni lebih hebat pada mereka kan. Jadi itu yang dia ambil masa hampir 200 tahun. 300 tahun, lebih 300 tahun, hampir 400 tahun untuk terima kaedah candlestick ni tuan-tuan puan-puan. Gila bab. Okay? Gila bab lah. Untuk dia nak terima pakai benda ni 400 tahun baru dia macam okay betul, candlestick is much more better and more visually appealing. Tu alasan dia. And memang sekarang semua orang, almost semua penganalisa dekat dunia ni lebih memang acknowledge sebenarnya kelebihan yang ada pada candlestick. Okay. Saya suka ayat Tuan Jubil, lilin menerangi kegelapan di barat. Okay. Yes. Jadi memang sekarang ni semua dah acknowledge, semua dah mengiktiraf bahawa candlestick is the best chart untuk dia membuat analisa lebih mudah sebab dia point penting dia adalah much more visually appealing. Tu je. Dan persamaan dia tak jauh beza sebenarnya. Okey? Kalau bar chart, nampak dia ada 4 point juga. Nampak bentuk dia sama, cuma bezanya candlestick dia ada body, yang ni dia bagi satu batang je yang halus. Okey? Halus macam Haris Iskandar cakap tu kan. Dia sama, point dia sama. Dia tetap ada 4 point penting. Okay? Apa 4 point penting tersebut? Yang pertama, dia mesti ada open price, yang mana pukul 9 pagi punya harga. Dan dia ada highest price, dia ada lowest price dan dia ada closing price. So dia ada 4 harga atau 4 point penting dalam satu bentuk bar. Okay? Candlestick pun point yang sama, dia tetap perlukan 4 point harga dalam satu hari untuk menghasilkan candlestick satu hari. Baik. Macam mana you nak baca bar chart? Walaupun saya percaya ramai yang macam tak nak tahu pun macam mana nak guna bar chart. Tapi let's say lah one day you kena baca chart kan. Kena pula chart tu dia bagi pula dalam bentuk bar chart. At least you tahu macam mana nak baca, you tak perlu panik. Okay. So sekarang ni saya dah zoom, hopefully boleh nampak lah sebab saya nampak dekat saya punya ni halus. Terlalu halus babe. Okay, terlalu halus. Okay. Macam mana nak baca? Okay, you nampak tak yang sebelah kiri ni dia ada macam kaki kan? Dia macam ada kaki, dia tendang ke depan macam tu kan? Yang kaki sebelah kiri, okay, yang kaki sebelah kiri ni dia panggil open price. Okay, yang kaki sebelah kiri ni dipanggil open price. Yang mana kalau kaki sebelah kanan sentiasa dia panggil closing price. Dia macam tu. Okay, dan yang ada telajak sikit ni, ini yang you biasa tengok dalam candlestick yang orang cakap rambut tu kan. Ni rambut dia. Yang telajak ke bawah ni ekor dia. Beza dia dengan candlestick, dia akan tarik ekstra sini sikit, dia tarik ekstra sini, dia buat bentuk body. Okay? Dia buat bentuk body. Lepas tu dia buat dua warna. Macam tu saja. Okay? Kena belajar untuk exam. Ambil exam apa tu? Okay? Ambil apa ni ke? Analisa technical. Ambil MSCA juga Okay. Dekat UiTM memang belajar juga benda ni sebenarnya, memang subjek ni memang ada dekat UiTM, course ni memang ada dekat UiTM. So far yang saya tahu UiTM lah yang ada, yang universiti lain saya tak pasti. Kalau dekat Sunway College pun ada. Okay, Sunway College pun ada benda ni dia ajar. Dan antara guru terawal yang bawa masuk bukan bawa masuk candlestick ya, yang bawa masuk technical analysis ke Malaysia, dia sebenarnya pernah mengajar dekat sini lah. Dia memang pernah mengajar dekat Sunway College. Okay. One old Chinese guy lah. Okay. Dia memang antara orang terawal yang bawa masuk technical analisa. Okay. Technical analysis ke dalam ke Malaysia lah, antara orang awal. Dan kebanyakannya buku teks yang ada dekat dalam Malaysia ni memang dikeluarkan oleh Mamat ni lah. Saya lupa pula nama Mamat ni. Okay. Memang dikeluarkan. Okay. Jadi ni beza dia, you tengok yang kali hijau ni, sini open, sini close, ni high, ni low. Kalau kita buat candlestick, yang ni supposedly akan jadi warna hijau dengan rambut dan ekor. Okay, you tengok. The same candle, nampak? Bezanya dia tarik extra je, sap, dia colourkan body. Kan much more visually appealing. Okay? Ini satu contoh.
Ni jadi kita dah tahu ada dua jenis chart. Kita baru tahu dua jenis chart. Kita tahu ada bar chart dan juga candlestick. Baru dua chart. Manakala seterusnya. Okey. Okey. Seterusnya kita ada line chart. Yes, Fred Tam, thank you. Yes, Fred Tam lah antara orang yang terawal bawa masuk technical analysis sebenarnya kat Malaysia ni dan dia memang kalau you masuk universiti sebelum tahun 2005, kebanyakan buku teks untuk technical analysis ni memang Fred Tam punya ni lah buku. Okay? Memang dia guna Fred Tam punya buku. Okay? Alright. Baik. Ini namanya line chart pula tuan-tuan dan puan. Yang mana yang semalam saya tunjuk contoh macam mana you nak letak support, macam mana you nak letak resistance kan. You just tengok yang V yang atas ni. Baik. Perbezaan line chart dan juga candlestick chart. Okay. Perbezaan dia adalah point harga yang diguna pakai. Okay. Point yang diguna pakai tu dia tak sama. Okey, kalau dalam candlestick atau bar chart kita perlukan 4 point harga yang penting. Okey, kita perlukan 4 point harga yang penting iaitu open, closing, high and low. Betul? Okey. Tetapi dekat dalam line chart tuan-tuan puan-puan dia hanya menggunakan 1 point harga sahaja. Okey? 1 point sahaja iaitu point dia adalah dia panggil closing price. Maksudnya harga terakhir yang didagangkan itulah yang dia akan dia just letak kat situ je terus. Maksudnya kalau hari ni okay, let's say katalah dekat sini, okay, dekat ujung ni harga terakhir didagangkan pada pukul 4.50 katalah 38 sen setengah, maka dekat 38 sen setengah lah dia punya chart tu letak point. Kalau during live you tengok line ni dia berubah-ubah kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Dan dia punya shape tu dia akan lari ke sini, sini, bergantung pada mana harga terkini kalau you tengok live lah. Okay. Tapi bila sekarang ni you nampak dia akan macam tu je. Dia ambil satu point penting, closing. Maksudnya macam you belajar matematik dekat sekolah kan, you ambil point satu, you tak point X, masa ambil SPM tu kan. Lepas tu you just garis. Yes, line chart benda tu sebenarnya. Okay. Okay, harga sekarang ni 39 sen. Contoh, you letak X kat 39 sen, lepas tu daripada yang previous punya close, dia just tarik pergi 39 sen. Okay. Ini line chart tuan-tuan dan puan. Dan apakah kelebihan line chart berbanding dengan candlestick? Yang pertama, dia lebih smooth. Okay. Dia lebih, orang kata licin lah. Dia lebih licin. Yelah, boleh lah lebih licin lah. Okay. Dia lebih smooth untuk you identify support and resistance. Okay. Dia tak banyak noise. Dia tak banyak noise. Ataupun bahasa teknikal dia cakap tak banyak shadow. Okay, tu beza dia lah. Line chart dan juga candlestick chart. Dia tak banyak shadow. Jadi bila dia tak banyak shadow, lagi senang you nak letak support. Letak support. Letak resistance. Kan? Lebih senang. Okay, this is resistance. Okay, sini resistance. You boleh letak banyak-banyak resistance, tak apa. Tak ada masalah. Okay. Ni resistance. Ni resistance. Ni resistance. Yang ni pun resistance. Okay. Clear line chart. Dan line chart ni dia lebih mudah untuk kita, satu, untuk letak support and resistance sebab dia tak banyak noise ataupun dia tak banyak shadow. Yang kedua, kenapa saya suka pakai line chart tuan-tuan puan-puan? Sebab bila sampai satu masa you akan belajar satu chapter atau satu topik namanya chart pattern. Macam mana you nak nampak chart pattern? Sebenarnya melalui line chart lebih mudah untuk anda nampak chart pattern. Okay. Contoh, pattern apakah yang sedang OpenSys buat? Okay. Apa yang anda nampak, itulah dia pattern dia. Right? Ni dia ada pattern ni sebenarnya, nama pattern ni. Okay. Dia lebih nampak. Kalau you nampak, maksudnya okey lah tu. Kalau you tak nampak, susah juga kan kalau tak nampak. Saya nampak dia ada satu pattern. Okay, pattern tu dekat sini. Nama pattern tu asymmetrical triangle. Nampak? Memang you tak nampak lah. You tak biasa nampak kan? Okay, good.
Ada yang tanya saya pakai tools apa? Mungkin Tuan Haris dia terskip satu topik yang mana saya share semua tools yang saya guna pakai. Tools yang saya guna pakai ada yang berbayar, ada yang free. Baik. Nama tools yang saya pakai sekarang ni, this is yang antara yang murah ada dekat pasaran, yang murah dan paling stable yang ada dekat pasaran, dan yang hampir complete lah, dan ramai pun technical analyst sebenarnya pakai, especially technical analyst yang dekat Malaysia mostly memang pakai Bursa Station. Okay, yang mana per year you have to pay somewhere around 1,300, 1,400. Okay, dalam 1,300, 1,400, saya tak ingat berapa harga dia. Saya tahu saya hanya tekan purchase je. Okay, jadi yes, ini software yang berbayar, dan you ada juga software lain, ada dekat website lain banyak. You ada TradingView. Okay, TradingView saya tak ingat harga berapa. Okay, you ada TradingView. Okay, you ada TradingView. You tekanlah sini join for free, tapi dia limited. But then kalau you berbayar, you akan dapat live lah, apa? Harga tu bergerak secara live lah. Okay, tu beza dia bila you ambil free dengan ni. Kalau you ambil yang free, dia akan delay 15 minit. Kebiasaannya delay 15 minit, dan ada beberapa benda yang you tak boleh pakai lah dekat TradingView. Okay, anyway, kebanyakan student investor masterclass pun guna TradingView je sebab free. Okay, sebab diorang hanya study over the weekend, hujung minggu je diorang study, jadi dia dah tahu apa arah tuju apa semua. During live trade, dia hanya menggunakan chart yang ada dekat platform masing-masing. Okay, even kalau you ada account CDS pun, you punya account CDS supposedly ada menyediakan ni lah, chart punya ni. Dia ada yang guna chart Nexus, ada yang guna macam-macam lah. Okay, and cuma yang tu semua web based lah, web based. Okay, you kena buka web. Yang ni dia memang apps khas, yang mana kalau macam you install game kan, macam mana you install game kat PC, macam tu you boleh guna. Dia memang stand on its own. Macam you buka Microsoft Word kan, you tak payah pergi ke website. Jadi you just double click, dia terus buka. Jadi ini ni lah, ini namanya Bursa Station yang saya pakai. Alright. Okay, baik. Balik kepada yang ni, share investor okey tak? Okay, share investor sebenarnya dia lebih advance daripada Bursa Station. Saya memang ada share investor juga. Okay, saya memang ada share investor juga, tapi share investor ni dia lebih baik daripada Bursa Station dari segi sudut. Kalau you ni adalah jenis analyst yang memang tahu macam mana you nak develop you punya indicator sendiri. Memang tu sebab share investor dia mahal sikit lah. Okay. Jadi itulah dia. Beza share investor dengan Bursa Station. Yang lain dia punya interface semua hampir sama sebab dia daripada developer yang sama. Cuma dia ni lah, untuk kalau you ni memang analyst yang memang expert gila, you boleh buat, ataupun you tengah run you punya backtest, you punya apa dia panggil, you punya indicator sendiri kan, you nak bangunkan indicator you, you boleh pakai ni lah, you boleh pakai share investor. Okay. Jadi tapi basic, kalau you nak basic setakat nak tengok line chart, setakat nak lukis support, resistance, nak ukur, nak buat TP1 sampai TP20, guna Bursa Station cukup. Okay, kalau you nak free, study over the weekend, guna TradingView, free. Sign up for free. Okay, sebab weekend chart tak bergerak pun kan, jadi boleh pakai. Alright, berbalik kepada chart OpenSeas, untuk menggunakan line chart, dia lebih mudah untuk you nampak pattern. Yang saya nampak sekarang ni, dia ada pattern. Nama pattern tu triangle, tapi saya pun tak sure lah sharp ke tak dia punya pattern tu. Okay, sekejap, salah. Okay, saya ambil semula. Okay. Alright, nampak pattern? Triangle. So triangle ni ke mana arah tuju? The best part is triangle ni you boleh kira ke mana arah tuju dia menggunakan line chart. Okay. Selalunya memang saya nak identify pattern, memang saya pakai ni je. Saya pakai line chart. Lebih mudah untuk you identify pattern sebab dia tak banyak noise. Okay, dan target price, you see. You just ukur tinggi daripada sini sampai sini. Dan you letak je kat sini. Kalau dia breakout ke atas, ini dia punya target price. 42 cents. Dan tandalah 42 cents. Okay, 42. Okay, you tanda situ. Dan you bawa naik lagi. Kalau dia breakout lah. Kalau dia breakdown pun tinggi ni juga dia jatuh. Okay. So dekat sini.
So upside potential dia sehingga 47 sen lah upside potential dia. Tapi downside potential dia pun sama. Okay, symmetrical triangle ni sama je. Downside potential dia pun tinggi ni juga. Okay. Jadi tak semuanya indah-indah belaka lah. Dia memang sentiasa ada risk. Baik. Tu sebab saya menggunakan line chart. Okay. Kalau siapa nak tengok apa saya punya ni, saya punya charting punya ni kan. Sekejap. Saya buka semula. Sekejap. Mana saya punya. Ni saya punya. Siapa boleh baca? Okay. Yang ni kalau saya nak buat advance lebih lah. Kalau saya nak buat lebih advance, macam ni saya punya kajian. Boleh baca? Okay. Ni nanti kita akan pergilah Heiken Ashi punya chart ni. Baik. Ni saya punya. Dan kebiasaannya saya pakai mana? Sekejap. Kebiasaannya saya pakai macam ni je. Kebiasaannya ini saya punya setup. Okay. Bila saya nak tengok deep, lebih deep, saya pakai yang ni. Saya punya. Okay. Nak tengok lebih deep, saya pakai yang ni. Tapi biasanya saya akan tengok macam ni. Tapi sekarang saya dah buat macam ni, memudahkan untuk you all. Sebab you all pakai macam ni. Kan? Nanti pening kepala. Kenapa dia pakai macam ni? Kenapa tak pakai macam ni? Masak pula nak mencerita je kan? Okay? Okay, betul. Tuan Jubir cakap dia pakai chart Nexus. Yes, chart Nexus pun bagus lah. Tapi not as powerful as Busa Station. Sebab tu Busa Station berbayar. Benda free ni memang sentiasa ada yang tak cukup. Okay? Kadang-kadang dia bagi benda free ni sebab dia nak suruh you try je. Right. Jadi, yes. Ini cara saya tengok ni. Kenapa saya suka guna line chart untuk identify pattern. Okay, untuk newbie mana yang okay coach untuk mula belajar? Maksudnya ni soalan untuk platform ke atau untuk chart? Soalan ni tak berapa clear. Okay, Tuan Faz alias. Tak berapa clear. Soalan ni ditujukan kepada jenis chart yang nak pakai ataupun jenis platform yang you nak pakai sebagai seorang newbie. Okay. Si ada yang pakai chart Gini. Chart Gini bukan daripada ni ke? UOB ke? Okay. Kalau you buka UOB, you dapat charting sistem percuma. Dekat handphone pula tu live. Okay. Tu sebab saya memang selalu menggalakkan orang buka UOB lah. Sebab you boleh tengok dekat phone. You just melintangkan you punya phone. You boleh tengok chat, you boleh print screen, you boleh share kat kawan-kawan. Babe, cantik babe chat ni. Okay. Macam tu. Alright. Ni antara chart yang ketiga yang mana saya sharekan adalah chart line chart. Jenis chart yang ketiga. Line chart Dan kita akan pergi pula seterusnya kepada chart, jenis chart yang seterusnya. Nama dia adalah mountain chart. Mountain chart ni dia sebenarnya line chart tapi dia ada color. Tu je. Okay. Dia ada color. Tu je beza dia. Jadi tak ada apa-apa yang orang kata yang mengkagumkan sangat lah. Okay, dengan mountain chart ni. Okay, dan mountain chart ni jarang orang guna. Sebab dia sama je dengan line chart. Okay. Alright. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah chart Heiken Ashi. Okay. Heiken Ashi chart. Okay, soalan platform. Okay, maksudnya Tuan Fazli ditanya pasal platform untuk newbie. Buka UOB je, you bayar RM10, you dapat pakai lifetime. Selagi you aktif menggunakan UOB, you boleh pakai. Okay, selagi you punya account tak dormant, you boleh pakai lah UOB punya chatting system dekat apps. Dekat apps dia tu, phone. Dan memang live. Okay, tu yang best. Right. So, yang terakhir adalah Heiken Ashi. Ada yang tanya, platform RHB tak best ke? Nanti bias pula saya jawab. Okay, saya tak nak jawab lah. Okay, saya sebenarnya antara account awal saya buka sebenarnya RHB. Okay, account first saya buka adalah RHB. Lepas tu saya buka Melaka Securities, baru saya buka Hong Leong. Lepas Hong Leong tu barulah saya buka Melaka, saya buka UOB, saya buka
Apa lagi yang ada? Adalah. Saya pun lupa dah apa yang saya ada. Kejap kena buka balik. Banyak sangat. Okay. Ya, saya ada CIMB. Saya Maybank saya tak ada. Okay. Yes, saya ada RHB, saya ada Hong Leong, saya ada M+, saya ada UOB, saya ada CIMB, saya ada iTrade lah kiranya CIMB, dan saya ada Rakuten. Baiklah, tu je lah, saya ada 6. Wow, 6, maksudnya 6. Baiklah 6 lah. 6, saya ada 6. Okay. Maybank saya tak berapa pakai. M Plus punya chart saya tak tahu. Saya dah lama saya tak buka saya punya M Plus. Okay, M Plus ni account untuk saya cuba test try apa yang ada. Okay, maksudnya kalau saya nak cuba teknik baru, method baru kononnya kan, saya menggunakan M Plus yang mana saya letak 2000 je. Takkan lebih pada 2000. Dia naik-naik, tak naik tak apa. Sebab memang kita nak cuba test and try. Okay. Baik. Kita kembali kepada kita punya chart. Okay, topik kita pada malam ni. Chart seterusnya adalah Heiken Ashi. You nampak Heiken Ashi dia nampak seakan-akan sama dengan Heiken Ashi nampak seakan sama macam candlestick, betul? Tetapi dia berbeza sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay. Apa perbezaan dia? Okay, kita tengok sini kan dia hijau kan. You tengok ni 1, 2, 3. 3 ni straight hijau. Tapi kita tengok dekat candlestick belum tentu dia straight 3 hijau. Nampak? Hijau, merah, hijau. Nampak? Nampak macam sama tapi tidak serupa. Okay. Macam sama tapi tak sama. Okay. Nampak serupa tapi tak sama. Tu betul. Baru betul ayat dia. Masya Allah. Susah betul nak cari. Okay. Ni dia tuan-tuan dan puan. Namanya Heiken Ashi. Okay. Kenapa bila saya nak tengok lebih mendalam, saya menggunakan Heiken Ashi tuan-tuan dan puan. Sebab Heiken Ashi ni dia menunjukkan selagi dia colour hijau, maksudnya dia trending. Okay. Jadi itu namanya maksudnya selagi dia hijau dia trending. Ni yang best sebenarnya Heiken Ashi. Okay, cuma Heiken Ashi downside dia itulah you tak boleh nak tengok dia punya exact price tu lah. Okay. You tak tahu exact candle. Sebenarnya candle tu apa cerita. Yes, dibentuk candle juga. Tapi price movement hari ni naik ke turun, you tak boleh nak predict. Okay. Tapi you boleh nampak kalau you go for long term. Kenapa saya buat saya punya macam ni kan. Kenapa saya buat saya punya macam ni? Sebab saya boleh nampak trend tu bergerak ke mana. Dan disupport pula oleh momentum kan. Momentum positif, ini positif teruskan colour hijau, ini kekal warna hijau. Okay, yang atas ni pun colour hijau. Semua colour hijau memang powerful lah dia punya trend. Macam tu je saya pakai. Kan nampak macam canggih gila lah babe. Tak. Biasa je you tengok hijau je. You tengok hijau you selesa, you senyum. Okay. Hijau lagi tenang. Okay. Jadi ke manakah arah tuju saham OpenSea? Yes, ini bonus saya bagi juga. Ke manakah arah tuju OpenSea? OpenSea pun tak tahu dia nak pergi mana. Okay. Kenapa saya cakap dia pun tak tahu nak pergi mana? Sebab dekat sini dia hijau merah, hijau merah, hijau merah. Ni hijau makin kecil. Lepas tu tiba dah merah. Okay. Dan yang ni pula hijau merah, hijau merah, hijau merah, hijau merah. Maksudnya dia tak menentu. Dia tak tentu lagi dia nak pergi mana. Okay. Dan selalunya bila fasa dia memang tengah slow down, dia memang akan keluar merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau. Dan benda ni sebenarnya yang saya punya ni yang saya pakai, dia agak advance lah. Bukan agak advance, advance gila lah. Okay. Cumanya bila you pakai, bila dalam keadaan pasaran yang tengah trending, okay, dalam pasaran tengah trending, you tak tahu you nak hold ke you nak jual, you boleh nampak semua hijau, you hold lah. Tu cara saya pegang sebenarnya. Sebab saya investor, saya bukan trader. Kan? Ramai orang salah faham technical analysis untuk short term. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, technical analysis ni sebenarnya boleh long term. Syarat dia you tahu macam mana you nak guna, dekat mana you nak guna, tools apa yang you perlukan. Kan? Okay, saya ambil satu contoh yang lain. Okay? Kita tengok yang ni lah. Okay, kita padam ni semua yang kita lukis malam. Okay. Saham Can1 sejak bulan 3 sehingga hari ni, banyak colour hijau ke banyak colour merah? Banyak colour hijau.
Kan? Ni contoh. Can one. Contoh. Okay, kita tengok saham Harta. Harta announce power lah semalam. Banyak kali hijau ke kala merah? Banyak kali hijau. Layanlah. Okay. Satu lagi. Favorite semua orang. Kala hijau ke kala merah? Okay. Ni cara saya layan lah. Okay. Cara saya layan simpan lama. Kala hijau. Okay. Okay. Nampak? Ni lah tools dia sebenarnya tuan-tuan perempuan. Bila you memang dah faham technical analysis, macam-macam tools ada. You boleh guna for long term, you boleh guna short term. Dan kebiasaannya bila you guna long term, untuk long term, dia akan gunakan satu chart. Dia chart ni pun dia ada dua pula. Cara dia susun harga dia tu. Ada yang dia guna arithmetic, ada yang dia guna log. Okay. Beza dia macam ni lah. You tak nampak apa. Okay. Ini namanya log. Log chart. Log chart ni selalunya untuk you buat kajian long term lah. Okay. Maksudnya you tengok lebih besar dia punya ni. Dia punya jurang antara satu tu dia terlalu kecil. Jadi you pakai arithmetic pun cukup dah. Okay. Pakai arithmetic ambil setahun je. You nak jual beli saham dalam satu tempoh masa yang sekejap. Okay. Hexstar. Kan nampak macam wow, power gila kan. Tu Hexstar. Okay, semua hijau. Hari ni dah merah. Okay, hari ni dah merah. Ini dah crossover. Ini dah mula merah. Ini dah mula kecil. Wow. Jawapan saya, tolong hati-hati. Tu je lah yang bila you nampak dekat Hexstar. Tapi tak semestinya dia jadi merah. You dah kena jual. Tak. Bermaksud you kena hati-hati je dulu. Okay. Kemungkinan dia nak sideway. Okay. Kemungkinan dia nak sideway. Bermaksud dia nak cakap. Dia dah cakap ini dah penghujung trend. Okay. Sebelum dia rehat ataupun dia reverse. Tu je maksud dia. Ya Allah. Dia boleh tanya aku apa nama chart ni. Masya Allah. Daripada tadi dah ajar dah. Tak dengar namanya Heiken Ashi. Okay. Namanya Heiken Ashi. Okay, namanya Heiken Ashi. Okay. Datasonic. Datasonic Warren lebih spesifiknya. Datasonic tak ada apa-apa. Okay. Maksudnya dia tengah sideway tu. Sebab dia punya colour pun bertukar-tukar. Okay, dia tengah sideway. Alright, dia tengah sideway. Kalau kita tengok Datasonic dia punya mother share. Tiding. Itulah suruh beli mother share tak mau, mahal katanya lah. Jangan risau, saya pun terjebak beli Warren hari tu. Lepas tu saya macam fed up, saya switch. Saya dah jual. Lepas tu saya nak beli bursa tak dapat. Jadi saya menunggu je lah peluang yang ada untuk saya masuk balik bursa. Yes, kita tengok apa jadi dengan saham bursa. Haha. Saham bursa kala. Nama Jepun tak biasa kan. Tada. Kala hijau. Masih lagi hijau. Okay. Walaupun semalam kala merah kan. Maksudnya kalau you panic, you tengok kala hijau, ya relax lah. Jatuh sikit je. Relax lah. Kan. Masih hijau babe. Masih ada momentum buying masuk. Relax lah. Nampak? Okay, itu sebab saya pakai ini untuk simpan lama. Alright. Okay. Saya bagi teaser siap-siap lah sebelum kita sampai kepada tajuk dan topik tentang macam-macam indicators. Sebenarnya yang ni pun dah teaser sebab tadi saya buka terbuka dan kebetulan Heiken Ashi kan. Jadi saya bagi teaser sikit lah Untuk MACD ni sebenarnya bila you pakai indicator, you tak boleh pakai indicator on its own. Okay. You perasan tak I ada berapa indikator? Yang mana indikator ni dia ada leading, dia ada lagging. Kalau you pakai on its own, probably dia akan bagi false signal. Okay. Dia tak ada indikator yang super power, super awesome. Yang tak ada 100% punya return yang memang powerful. Tak ada. There's no such thing. Okay.
You just boleh tengok macam ni untuk you hold ataupun you dah ready untuk keluar. Macam tu je. Alright. Untuk MACD ni tak silap saya selalunya dia adalah leading indicator. Yang mana dia kerap kali bagi false signal. Okay, dia bagi signal yang palsu. Jadi kalau you memang bergantung kepada MACD semata-mata tanpa ada sokongan daripada yang lain, most probably you kena tipu tu banyak Okay. Tapi at the end of the day apa yang you nak, kan? Tu sebab kalau you follow daripada episod 1 sampai hari ni, benda first kali saya tekankan adalah mindset. Apa yang you nak. Okay, sebab macam kalau you faham yang piramid yang saya sharekan tu kan, paling bawah adalah you punya mindset. Level kedua yang dekat tengah-tengah tu adalah cara you menguruskan duit. Yang teratas ni adalah method. Yang kecil ni maksudnya fundamental, technical, skills, teknik, taktik, strategi. Semua dekat method. Yang mana method ni sebenarnya kecil je. Satu bahagian je. Maksudnya kalau you belajar balik yang Ken Slim pun, you tengok balik Ken Slim, daripada Ken Slim tu, M2 je, satu tu je yang cakap pasal technical. Yang lain semua cakap pasal fundamental. Jadi at the end of the day, you have to choose benda yang paling you selesa pakai, yang paling you yakin. Okay? Sebab kalau you baca buku, ada siapa ni? Dia seorang trader daripada Australia, saya lupa nama dia. Dia ada buku yang mana dia cakap pasal psikologi. Yes, psikologi. Dia tak cakap pun pasal method ke apa-apa semua. Sebab dia cakap, it's either you believe it or not. Maksudnya you yakin ke tak dengan ilmu yang you pakai, method yang you pakai. You yakin ke tak? Okay? Dan selalunya kebanyakan orang ni dia lompat-lompat ni sebab dia tak yakin dengan apa yang dia belajar, dia tak yakin dengan apa yang dia faham. Jadi dia lompat, dia ambil ni, dia pakai MACD, dia pakai DDI, dia pakai macam-macam indikator lah yang wujud dekat luar sana. Kan? But at the end of the day, dia tak tahu apa yang dia nak. Jadi kenapa saya boleh pakai long term sebab yang ni selalunya saya pakai untuk long term je. Untuk short term, saya tak pakai. Untuk saya study weekend, untuk saya identify the next movement of the market, saya hanya pakai yang ni. Okay? Untuk saya predict what is the next movement of the market, saya pakai yang ni. Tapi at the end of the day, keputusan untuk saya jual beli, saya pakai apa? Saya pakai apa yang saya sentiasa ajar. Okay? Breakout Marubozu. Signal ni juga yang saya tunggu. Ini satu batang dan satu batang dekat bawah ni juga yang saya tunggu. Saya tak menggunakan benda-benda lain. Benda-benda lain ni orang kata just, kalau you faham lah, kan tu sebab saya tekankan juga prinsip technical analysis. Technical analysis ni dia bantu you untuk predict trend movement sahaja. Okay, dia tak bagi tahu, dia tak cakap you menggunakan benda-benda ni untuk you jual. This is the highest price that you can sell. No. Dia tak ada cakap dalam prinsip dia. Prinsip dia cakap you boleh predict the next movement. Jadi kenapa saya beli dengan signal Marubozu? Sebab ini adalah signal yang the very powerful, yang mana minat belian masuk terlalu tinggi. Jadi saya menggunakan ini. Jadi bila saya study next movement ke mana, saya akan menggunakan ini. Sebab saya nak tengok dia buat continuation pattern atau reversal pattern. Okay, bila saya dah identify reversal pattern atau continuation pattern, dan saya akan buat decision. Tapi kalau saya nak hold untuk jangka masa yang panjang, saya pakai yang ni. Sebab ini nampak jelas dia punya trend. Ke mana dia nak pergi. Very clear cut. Color hijau semuanya. Masya Allah. Cantik betul lah. Kan? Okay? Maksudnya kalau you dah dekat dalam, you pakai benda ni. Nampak? You need to have you punya belief system. Okay, you kena ada you punya belief system. You yakin lah dengan apa yang you buat. Okay, bila you yakin dengan apa you buat, okay, boleh jadilah sebenarnya apa yang you buat. At the end of the day, you yakin tak yakin dengan ilmu yang you ada, dengan knowledge yang you ada, dengan apa yang you faham. At the end of the day adalah keyakinan you. Okay, sebenarnya dalam Islam pun dah ajar keyakinan ni apa semua kan. But then kita tak apply dalam kehidupan kita dekat benda-benda yang lain. Bila saya baca buku yang daripada trader yang kat Australia ni, dia memang cakap at the end of the day, do you believe the system that you build? Maksudnya sistem yang kita buat, benda yang kita buat, kita percaya ke tak? Kita yakin ke tak? Kalau kita tak yakin, kenapa kita buat? Okay? Dia macam tu. Alright? Jadi tu sebenarnya maksud dia. Okay, ada satu permintaan, dia tanya Supermax macam mana?
Nak tengok colour je kan. Tengok colour je, tak ada masalah. Colour apa? Colour hijau. Okay. Colour dia colour hijau. Alright. Layan lah. Okay. Okay. Tuan Baharun Amin tanya saya pakai indikator apa? Nama indikator yang paling bawah ni namanya DDI. Okay. Nama DDI. DD Index. DD tu saya tak ingat. D Divergence Index. D depan tu saya tak ingat nama dia. Tapi saya tahulah macam mana nak guna dia. Okay. Ni namanya DDI. Okay. Yang atas ni tuan-tuan dan puan, kalau kita zoom, nampak tak nama siapa? QEBA. You carilah indikator ni, wujud tak wujud. Okay? You cari indikator ni, wujud tak wujud. QEBA. You tengoklah, you tengok kat Instagram, you tengok dekat Facebook kan. QEBA ni keluar muka siapa? Okay? Tak, yang ni sebenarnya saya derive sendiri sebenarnya. Okay, saya derive sendiri dan so far okay lah. Dia tak adalah macam powerful sangat. Untuk you layan trend okay lah. Untuk you layan trend okay lah. Okay. Dia tak ada bagi you buy signal. Yang benda yang saya ni, dia tak ada bagi buy signal. Dia tak ada bagi sell signal. Tapi bila you tengok, dia ada bagi. Macam ni you boleh standby. Dia keluar arrow. Standby lah. Dia cakap kau standby. Dia bagi arrow colour merah. Standby jual. Standby je. Dia cakap standby bukan jual lagi. Okay. Itu maksud dia lah. Tapi kalau dia tengah sideway, dia memang banyak lah signal hari ni merah, esok hijau, arrow merah. Maksudnya dia cakap tolong hati-hati. Okay, kan? Come on lah babe, technical analyst babe. Takkan tak reti nak derive sendiri kan? Wow. Macam power gila pula kan? Tak, benda ni sebenarnya kalau you biasa main komputer ke apa kan, you biasa dengan coding, you biasa buat Excel sheet yang advance, guna macam-macam formula apa semua kan. At the end of the day, you tahu macam mana you nak derive benda ni. Apa yang you nak. Okay, syarat dia you kena faham lah apa you nak dan you tahu apa yang you nak. Okay. Nantilah saya bagi benda ni. Benda ni nanti saya bagi. Jangan risau, nanti saya bagi. Okay. Alright. Alhamdulillah ada dalam Supermax. Kita bagi berita. You tengok candlestick pun semua hijau lah. Risau sangat. Risau berbenar. Okay. Baik. CCK last kita buka CCK. Sebab nak bagi you tengok colour je. Okay. Apa CCK bagi tahu? Okay. CCK dia dah mula colour merah. Tapi harga dekat situ lagi. So you boleh lah. Kalau you nak hold boleh lagi. Okay, you nak hold boleh lagi. Okay, you nak hold boleh lagi. Tapi dia dah cakap colour merah. Tapi merah dia pun tak agresif sebenarnya. Okay. Merah dia yang bawah ni dia tak mengiyakan dah confirm habis merah. Okay. Yang ni dia tak mengkonfirmkan habis merah. Ya, sini merah. Tapi sini dia tak confirm. Tak cukup syarat 3 merah. Jangan. Relax lo. You tengok kalau cukup syarat 3 merah memang dia buang habis. Tapi cukup syarat 3 hijau memang powerful gila. Okay. Jadi sekarang ni pun dia okay. Sebab yelah, sini dia hijau, sini merah. Merah ni pun dia tak besar-besar, dia kecil-kecil. Okay, line ni pun dia ke bawah. Ini pun ke bawah. So berhati-hati sahaja. Okay. Tu je lah. Sebab ini dia tak, yes, ini confirm merah tak. Maksudnya dia kena 3-3 sama colour baru confirm. Dia macam tu je. Okay. Tapi overall you just tengok ni pun cukup. Tak langgar you punya support, tak langgar you punya stop loss, cukup. Bismillahirrahmanirrahim je lah. Okay. Doa lebih sikit lah lepas habis solat tu. Mintalah saham yang aku beli hari ni naik. Tiup naik atas. Kan. Okay. Ya, CCK jual telur. Okay. Good. Jadi itu saja. Alright. Itu saja sharing saya pada malam ni. Jenis-jenis chart yang ada. Okay, malam ni dia kita pull back sikit. Ada 120 viewer sahaja pada malam ni instead of 180 viewer seperti biasa. Alright. Jadi dia pull back sikit lah. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu live saya sebab selalu saya update. Hari ni mood dia tak berapa nak baik sikit lah. Okay. Sebab sebelum buka ada berita yang, yelah, bila benda yang negatif hits you, you macam hilang
hilang mood tau. You suddenly hilang mood. Um, jadi saya cakap tak apalah, I go live lah. Hopefully dengan orang-orang yang positif tengok live saya hari-hari kan, it gives me strength balik lah. Okay? Hopefully macam tu. Dan so far Alhamdulillah lah, sebab saya boleh deliver dengan baik, dengan lebih lancar, tanpa gangguan. Alhamdulillah memang semua positif lah malam ni. Okay? Walaupun petang tadi dia macam long lie kan. So far, thank you kepada you all juga, sebab you all are very positive and very supportive of me. Okay? Sentiasa support walaupun orang kata yelah live percuma kan, bagi je lah kan, ilmu ni bukan milik kita pun, jadi share je, tak ada masalah. Jadi memang saya share semua secara percuma dekat saya punya platform group ni lah, right. Dan yes, saya pun dapat message ni dekat saya punya page, ada yang belum approve. Okay, yes, memang banyak sebenarnya kita nak approve. Sekarang ni per day yang request nak masuk per day almost 400. Jadi nak go through, okay, you nak just go through 100 tu, you have to sacrifice 1 hour dah kan. Okay, jadi so far memang tak menantangkan lah. Okay, ada create Telegram ke? Tak, saya tak create Telegram lah. Sebab susah. Tapi saya ada Telegram, tapi saya jarang update lah. Sebab saya tak suka buka Telegram ni, banyak sangat lah. Sebab saya terlalu banyak sangat group, jadi saya malas nak buka Telegram. Okay, dan group ni selalunya memberi saya gangguan emosi lah. Dia macam, orang ni dah untung, orang ni untung. Last sekali saya buat keputusan, saya tak buka Telegram group langsung. Okay, yes, saya ada Telegram group. Cuma occasionally jarang-jarang lah, sekali-sekala saya update. Okay, you boleh carilah group Becoming Investor. Okay, bukan group lah, channel Becoming Investor. Boleh lah you nak join, tapi jarang-jarang lah saya update dalam tu. Mungkin seminggu sekali, mungkin seminggu 2 kali. Dia macam tu je. Okay, tapi live memang saya tak pernah miss, live setiap malam. YouTube pun dah video belum naik lah, cuma tak sempat nak naikkan lagi hari ni. Terkejar-kejar, saya dikejar pula hari ni. Okay, saya dikejar hari ni untuk siapkan slide. Saya siapkan slide untuk presentation saya hari Jumaat nanti. Jadi saya sebenarnya jenis manusia yang tak suka buat slide. Daripada saya sekolah, daripada saya student, memang saya daripada kat universiti pun saya memang tak suka buat slide. Sebab saya lebih prefer bercakap macam ni. Sebab saya tak suka bercakap menggunakan, orang kata, ada point. Nanti saya akan baca je point tu. At the end of the day, dia tak comes naturally. Dia tak comes naturally ni, dia tak sampai. Bila tak sampai ni, tak shock bila kita tak boleh deliver the best. Okay? Lincah buat kerja. Okay? Jadi, lincah buat kerja. Tapi jarang lah sebenarnya saya update. Okay? Jarang lah. Tapi saya tengok macam Facebook lagi best buat kan. Jadi saya buat live lah kat Facebook. Alright? Tak ada apa-apa pun saya update. Selalu saya update news je kat dalam tu. Okay? Jadi itu saja daripada saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok malam pukul 9.30 malam. Okay, kalau siapa yang dah daftar program, apa nama program tu? Live Trade. Live Trade ke apa kan nama program tu. Okay, kita jumpalah nanti waktu live trade tu nanti. Alright. Jadi kita jumpalah waktu live trade tu, insya-Allah. Hari apa? Hari esok lah kan ada live trade tu kan, yang program apa? Program yang ni. Kan yang program yang ni. Live trade ni hari Jumaat pagi saya akan cakap, tapi esok bukan saya lah. Esok saya tak ada slot langsung apa-apa. Pagi Jumaat nanti baru saya bercakap. Dan jadual pun saya dah dapat. Yang latest pun saya tak buka lagi tengok jadual pukul berapa saya kena bercakap. Okay. Okay, saya dah dapat final. Asalnya saya perlu cakap pukul 9 pagi. Last kali saya kena cakap pukul 10.30 pagi. Beginilah kehidupan manusia sebagai orang kerdil. Disepak-sepak, ditendang-tendang, berguling-guling. Kan? Tapi orang bagi kita slot. Lagipun ini untuk orang kata apa? Untuk apa ni? Untuk charity kan. So I'm okay, I'm good with it. Tak kisah pukul berapa pun. Jadi niat Nawai tu adalah untuk charity kan, untuk saham akhirat kita. Alright. Jadi kita jumpa nanti esok pukul 9.30 malam. Esok kita akan belajar lebih detail lah tentang candlestick punya charts. Dan itu saja sharing saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi malam esok dan hari Jumaat pagi. Okay. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.